Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengembaraan kita di dalam memahami, mengkaji kitab Allah dalam suratul A'raf. Suratul A'raf surah yang ke-7 dari awal Quran, dan dia juzuk yang ke-8. Dalam kitab kita ni ada tambah dal, juzuk yang ke-8. Kita nak baca 8 ke juzuk yang ke-8? Baca 8 je lah. Dal tu tidak dibaca, ditulis dan tidak dibaca. Kita baca beberapa ayat, kemudian insya-Allah kita pergi kepada cerita tentang Nabi Lut alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Walutan, dan Nabi Lut alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, dan Nabi Lut juga kami utuskan kepada kaumnya di satu tempat nama dia Qura Sadum. Qura Sadum di Syam sekarang ini terkenal dengan nama Laut Mati. Raja dengan nama Laut Mati? Laut Mati itu kampung Nabi Lut yang telah ditebalik bumi oleh malaikat kerana pengikut-pengikut dia jahat, buat benda yang di luar tabi'i, orang panggil di luar tabi'i. Maka Allah binasakan mereka. Siapa dia Lut? Tengok Lut ni. Waluta, Lut nama dia Lut, nama dia tu huwa ibnu Haran, bukan Harun, Haran nama ayah dia, bin Azar, Haran bin Azar, wa huwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Dia ni anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dilahirkan di Ur Kaldaniyin, di dalam negara Iraq. Min janub Iraq. Nama dia negeri Babil. Negeri apa? Negeri Babil ataupun dinamakan dengan Babylon. Babil.
Lepas pada ayah dia meninggal, ayah dia mati, dia berhijrah bersama dengan bapa saudara dia Ibrahim ke tempat di antara dua sungai. Nama dia Pulau Qura, Qaf dengan Qaf, Qura, di bawah kerajaan Asyur. Pelik-pelik lah bunyi. Kemudian dia berpindah pula bersama pakcik dia Ibrahim ke negeri Syam. Nabi Ibrahim letak dia di Syarqiyul Urdun, di sebelah timur Jordan. Dia duduk satu tempat, nama dia Sudaim, Laut Mati sekarang ni, ataupun orang kenal dengan Laut Mati, ataupun dikenal dengan nama Bahri Lut. Nama laut, nama Bahri Lut, Laut Lut. Dia ada Qura Khamsah. Qura Khamsah namanya, kampung 5. Nabi Lut duduk di satu tempat, salah satu daripada kampung tu nama dia Sadum. Tulis pelajar, nama dia Sadum. Duduk situ mula-mula belum Nabi lagi, belum lantik lagi. Kemudian Allah lantik dia menjadi Rasul kepada ahli Sadum dan sekitarnya, mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka daripada kemungkaran. Dan apa yang mereka lakukan daripada benda-benda keji, fahisyah yang tak pernah dibuat oleh manusia sebelum mereka, iaitulah mai jantan, cocoh jantan. Dia panggil puak-puak sodomi. Sodomi ni mai kot belakang. Ambil mana sodomi? Ambil daripada negeri mereka, nama dia Qura Sadum. Kampung dia kampung Sadum. Tak ada orang pernah buat. Allahu Akbar. Allah sebut la ta'tunar rijal, mereka bermain dengan jantan, melampaui batasan Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan yang pelik, yang jahat. Untuk maklumat para pelajar, tanda ini adalah kisah yang keempat. Kisah Nabi Lut dengan kaumnya ahli Sadum disebut selepas Nuh, Hud, Saleh, Lut. Jadi Lut ni anak saudara siapa? Anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS, dan dia berhijrah sekali. Berhijrah sekali bersama Nabi Ibrahim daripada Babylon ke Syam. Kemudian apa yang berlaku kepada mereka di Qura Sadum. Disebut kisah Lut ini dalam beberapa surah yang melengkapi dalam Al-Quran Karim. Allahu Akbar. Baik, sekarang ini kita sudah tahu apa itu Qura Sadum, kan? Kita masuk kepada ayat satu-satu, satu persatu sehingga tamat ayat kita. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah tatkala ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu, iaitulah mai liwat. Liwat tu ambil daripada nama kaum Lut itulah. Mai jantan sama jantan. Lah ni orang panggil golongan LGBT. LGBT ni kalau masuk dalam zoo, binatang dalam zoo pun rasa pening dia. Apa ni jantan sama jantan, betina sama betina. Apa dia permainan dia? Tengok dalam Quran. Jelas Allah Ta'ala buat. Bukan ni satu tuduhan palsu. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki
untuk memuaskan hawa nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Orang perempuan ada hidup main dengan jatah tu apa? Yang perempuan yang tabi'i tu ada, tapi mereka tak mau, mereka pergi buat benda yang pelik. Benda luar tabi'i yang tidak pernah dibuat oleh makhluk lain. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Batas halal haram melanggar, batas kemanusiaan pelanggar. Manusia ni Tuhan buat dah jalan dia. Ia mungkin duduk kacau situ, kenapa? Ni benar ni. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Dan tidak ada jawapan kaumnya melainkan mereka berkata, usirlah dia. Siapa dia? Nabi Lut. Halau dia keluar dari kampung ni. Pi main jauh-jauh. Halaulah Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Allahu Akbar. Panjanglah ceritanya. Mula-mula malaikat mari pergi rumah Nabi Ibrahim. Kan? Nabi Ibrahim tanya, mu nak pergi mana? Nak pergi tempat Lut, nak pergi binasakan kaum Lut yang jahat. Ibrahim bagi tahu kepada malaikat, inna fiha Luta. Nabi Lut ada situ, jangan dibom semua sekali. Dia kata, kita tahulah macam mana nak buat. Kamu jangan bimbang ya Ibrahim, macam mana kita nak buat, kan? Maka malaikat mari bagi arahan kepada Nabi Lut supaya keluar dia daripada Qura Sadum bersama dengan pengikut-pengikut dia dan juga orang-orang yang dengar kata. Tengok, Nabi Lut pun keluar. Tanda pelajar sedih Nabi Lut ni. Summa akhrajal malaikatu Lutan wa banataihi. Nabi Lut keluar daripada rumah dia, daripada Qura Sadum bersama dengan dua anak perempuan dia, wa zaujihi, dan juga isteri dia. Isteri dia. Malaikat kata, mu keluar, dengar apa-apa bunyi, jangan berpaling. Kalau paling bahaya. Si isteri yang celaka ni, na'udzubillah, walaupun dia duduk dengan Nabi Lut, tapi dia tidak beriman. Malanglah kita kata nasib dia. Sama juga dengan Nabi Nuh, isteri dia dengan anak dia tenggelam dalam air. Nabi Lut jalanlah dengan dua anak perempuan dia. Bini dia keduk paling tengok, binasa dalam puak tu. Sebab dia ni tali baru kepada geng puak-puak ni. Apa nama tadi? Sodomi, puak-puak hodok main belakang ni. Tali baru. Bila tali baru ke? Dalam surah tu Allah kata, ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum. Malaikat bagi tahu dah, Lut, binimu tak beriman tu, kafir tu mek ni, dia akan paling. Orang lain jangan berpaling, paling kena. Bini dia duk paling lelah. Duk saya ke puak-puak ni, puak-puak jahat hak dia duduk bela tu. Malaikat kata, innahu musibuha ma asabahum, dia akan kena azab sekali dengan puak-puak geng-geng dia. Kenalah dia. Jalan Nabi Lut dengan dua anak dia. Bini dia tak dengar kata, habis cerita. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya dan pengikut-pengikutnya, melainkan istrinya adalah ia dari golongan orang-orang yang dibinasakan. Tengok nota di bawah. Isteri Nabi Lut termasuk orang-orang yang telah dibinasakan kerana ia tidak beriman
dan tidak memihak dan selalu memihak kepada kaum kafir, menjadi tali baru yang derhaka itu. Bila malaikat mari rumah Nabi Lut, malaikat ni pandai dia berupa laki-laki yang comel. Puak-puak kat Sadum ni gila ke jatuh. Oh saudaralah, isteri Nabi Lut atas WhatsApp kepada geng dia, mari rumah aku ada orang comel. Bengar buat tu mari duk likur lelah orang gila duk likur depan rumah Nabi Lut. Nah, Nabi Lut bimbang. Lut keluar bagi nasihat, jangan malu aku. Ni tamu aku ni, mari jangan kacau. Malaikat kata jangan bimbang Lut, kami ni bukan orang malaikat. Ha. Dalam surah Hud ayat 81-82, malaikat bagi tahu malam ni mau keluar, semua pengikut mau keluar, jangan siapa berpaling. Jangan paling belakang. Paling main kena. Ada semua orang beriman tak berpaling belakang kecuali bini dia yang sayang kepada puak-puak tu, kenalah dia. Apa kena? Tengok ayat 84. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat buruk orang-orang yang melakukan kesalahan. Tak ada apa. Mengikut dalam ceritanya kata Allah Ta'ala hantar mari wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dia dalam surah Al-Hijr tanda. Surah Hud ayat 82 Allah kata aku hantar hujan batu. Dalam surah Al-Hijr ayat 74 faj'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat. Malaikat mari sodok Qura Sadum, dia angkat batu mari zab balik bumi, rembah balik jadi laut mati sekarang ni. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah kita minta tolong, minta selamat negara kita ni daripada bencana-bencana hasil daripada perbuatan jahat makhluk-makhluk yang tak dengar kata macam ni. Apa nak buat? Ni jelas ni. Allah kata wa amtarna alaihim. Mu tengoklah apa sudah jadi keadaan Nabi Lut, maka terkenalah puak-puak dia sekarang ni dengan nama laut mati. Laut mati. Allahu Akbar. Fiqhul hayah, apa yang kita dapat di antara dosa besar, iaitulah dosa liwat. Sodomi ni berat, dosa besar. Sebab-sebab pengharamannya kenapa? Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya terjemah ni, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam di dalam perkara larangan. Perkara larangan, iaitulah larangan yang ketiga, liwat. Muka surat 194. Oh, dikata cantik, menarik sekali untuk kita baca, tapi anda tak saya baca hari ini sebab masa kita laju. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ni, dalam muka 194, beberapa keindahan Islam di dalam pengharaman liwat. Pasal apa Allah Ta'ala haramkan liwat ni, kan? Baca kitab ni, menarik. Banyak dia panggil hikmat syariat, menjawab soalan-soalan yang berkait dengan kenapa dilarang dan kenapa disuruh. Maknanya banyak mudarat lah, mudarat besar, kita ringkas je lah. Cuma hukum orang yang melakukan lewat, apa hukum dia? Di antaranya jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kata orang yang melakukan lewat yujibul had, wajib kena jatuhkan hukum hudud. Fayajibu fihi hadduz zina, mana wajib kena had zina. Sebab zina pun kena pergi cocok kursi juga, liwat pun pergi celup tempat yang tak kena juga. Maka dia termasuk dalam bab mengikut majoriti ulama hadduz zina,
Mana haddu zina ni kalau hak muda, sebab kalau hak sudah kahwin dah, dia tahu dah perempuan tu ada benda yang Allah Ta'ala buat tabiat manusia di situ, mungkin langgar PKP ini kenapa? Rejam. Seperti biasa juga, wal'iyazubillah. Jadi undang-undang ni panjang, ana tak sebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita, ana sudah syarah kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam bab jinayah. Jinayah, kitabul jinayah, kita sudah hurai di sana tentang hukum liwat. Sekarang ini kita nak berpindah kepada ayat 85, iaitu kisah yang ke berapa dah kita? Tadi kisah Nabi Lut, iaitulah kisah yang kelima, kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib. Tengok Quran. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dan kepada penduduk Madian. Duduk mana Madian ni? Madian ni dengan Qura Sadum, Nabi Lut tadi tak jauh. Kalau kita pergi ke Jordan sekarang, dia panggil Jordan ataupun Urdun kan. Dia panggil duduk di Ardu Ma'an. Dekat ya, masa anak pergi melawat dulu. Pergi ke Madian, di sana ada kubur Nabi Syuaib yang dikatakan wallahu alam betul ke tak betul. Besar kubur, tabung pun besar juga ada tunggu situ. Tabung. Dia ada kubur, ada tabung. Itu yang kerja airport dia. Kita yang ikut Ahlus Sunnah ni, kita akan pergi ziarah kubur, kita bagi salam. Kemudian kita berdoa supaya Allah Taala cucuri rahmat kepada ahli kubur. Itu je yang diajar oleh Nabi. Tapi ada kumpulan lain dak, pergi gosok kubur, pergi minta dengan ahli kubur, pergi bergendan kat kubur. Itu dia panggil kumpulan ahlul bidah. Pergi buat benda-benda yang tidak disyariatkan. Jadi kita pergi ke Madian, semua tu jalan di pinggir-pinggir bukit belakang. Comel lah. Tapi kat bukit batu, bukit Negeri Arak ni kan. Lepas pada sini, naik bas tak lama. Sejam ke apa, lupa dah. Pergi sampai ke Laut Mati. Tempat Qura Sadum yang telah dibalik oleh malaikat. Mana dia dekat ni? Siapa dia? Syuaib dengan Lut tu dekat. Apa ni? Allah Ta'ala hantar kepada penduduk Madian. Madian ni kabilah Arabiyah, duduk di timur Jordan. Daripada keturunan Madian bin Ibrahim. Puak-puak tu kafir, sembah malaikat, jahat dari sudut timbangan dan sukatan. Ni ada, dia ada berlaku perangai. Perangai puak-puak Lut ada gila main jantan. Hak ni masa jenis gila sukatan dan timbangan tak cukup pula dah. Macam-macam dia punya perangai penyakit tu ada berlaku atas dunia ni kan. Allahu Akbar. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Katanya Nabi Syuaib ni akhahum Syuaiba, saudara mereka Nabi Syuaib. Yang ini daripada kabilah dia lah, kabilah puak-puak Madian. Tanda pelajar, sebelum kita baca dakwah Nabi Syuaib ni sama dengan orang lain juga, cuma maklumat faktanya. Ini adalah kisah yang kelima selepas Nabi Nuh, Hud, Samud, Lut. Iaitulah kisah Nabi Syuaib bersama kaumnya
di Madian. Syuaib, nama dia Syuaib bin Maikil bin Yasjur, wahwa min anbiya'il Arab. Nama dia disebut dalam Quran sebanyak 11 kali. Dan dia sudah pastinya sebelum Nabi Musa. Sebab Musa mari kapur dia ke Madian, bela kambing situ kan. Jadi dia sebelum Nabi Musa. Madian ataupun Madian, boleh baca dua panjang, daripada keturunan Madian bin Ibrahim. Madian bin Ibrahim, penyakit dia berapa dia selain daripada kafir, penyakit buat dia ni selain daripada kafir, iaitulah mengurangkan sukatan dan timbangan. Untuk maklumat para jemaah, Nabi Syuaib ni dikenali dengan nama Khatibul Anbiya. Tanda gelar dia Khatibul Anbiya, maknanya pemidato di kalangan Nabi. Syuaib ni panggil fasih, cakap. Tak macam Nabi Musa. Musa tak fasih, tapi Syuaib Khatibul Anbiya, maknanya pemidato di kalangan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Puak-puak dia ni suka duduk tepi jalan, jenis melepok, duduk sekat orang daripada agama Allah, duduk mengenak ke orang, duduk tepi jalan, duduk tunggu orang lalu. Syuaib pembohong tu, jangan percaya ke dia. Gitulah perangai puak dia. Mai. Jadi kita tak usah cakap banyak, kita baca je ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut di sini. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Saudara mereka Nabi Syuaib, akhahum Syuaiba, daripada keturunan dia lah, orang kampung dia, tapi bukan dari agama dia. Agama dia lain-lain buat tu. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kamu selain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata daripada Tuhan kamu. Jadi oleh kerana Nabi Syuaib ini dipanggil Khatibul Anbiya, dia ceramah pidato pada kaum dia tu orang boleh faham belaka, tapi kerah kepala. Fa'awful kail, oleh itu sempurnakanlah sukatan. Fa'awful kaila wal mizan, dan juga timbangan. Pelajar, dulu orang dulu dia lain. Kalau kata timbangan ni, dia timbang benda-benda hak boleh timbang je. Sukatan ni kita suka, segantang, secupok, itu suka. Kalau beras padi tu orang suka. Lama kita hari ni pakai timbang belaka. Beras sekilo, mana ada orang beli beras segantang. Sekilo. Semua benda suka. Buah durian pun suka juga. Buah durian pun timbang juga. Sekali dengan kulit dia, sekali dengan tangkap. Besar. Dah lah mahal. Siapa dia nak makan kulit? Aku nak makan isi. Tapi dah jadi budaya. Harga pula mahal-mahalnya letak harga tu. Ada orang makan. Patut kalau hak mahal jangan makan. Tu harga. Macam kita mesti PKP begini kan. Allahu Akbar. Bila tak ada orang beli, harga apa turun. Turun banyak. Baiklah. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu kurangkan apa tadi, bagi manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Mu jangan duk ambil hak orang. Ni suka, kalau dia beli suka lebih, kalau dia jual suka kurang. Itu dia panggil ambil hak orang tanpa hak. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi
sesudah Allah menjadikannya makmur, teratur dengan sebaik-baiknya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Kalau mau betul beriman, membuat apa yang telah kita ajar ni. Dalam ayat ini dan ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala hantar mari kepada Nabi Syuaib 5 perkara ajaran dia. 5 perkara ajaran dia yang rakyat dia kena buat. Rakyat dia kena buat. Tanda pelajar. Yang pertama, ya qaumi, ayat yang kita baca tadi. Tengok ayat ni. Ya qaumi u'budullaha ma lakum illa ghairuh. Tulis. Yang pertama, ajaran Nabi Syuaib mengajak orang supaya sembah Allah. Tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Itu nombor 2. Dia telah mendeklar, mengisytiharkan dia ini nabi. Nabi Syuaib ini sebagai apa? Sebagai nabi, utusan Allah Azza wa Jalla. 2. Cuma Allah Ta'ala tidak sebut apakah mukjizat, tanda-tanda kenabian Nabi Syuaib. Tidak disebut. Macam orang lain sebut kan, Nabi Saleh ada unta. Syuaib tidak disebut, lam tuzkar, tidak disebut. Mesti ada. Sebab Nabi kita sallallahu bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala akan diberi tanda-tanda mukjizat yang orang akan beriman dengan dia, dengan sebab mukjizat tu. Mau tak kerah kepala lah, kerah kepala tak ada apa. Akunya Nabi kata Allah Ta'ala beri wahyu kepada aku Quran. Hak lain-lain kecil-kecil, hak ni besar, Quran. Kata di Zamakhsyari ni ulama bisa dalam bidang lughah, dan dia ada kitab tafsir nama dia Kasyaf. Tapi ingat, kalau baca Kasyaf berhati-hati, sebab di Zamakhsyari ni dia punya akidah dia Mu'tazilah. Dia kata di antara mukjizat Syuaib, wallahu alam, tulis wallahu alam dulu. Dia kata dialah yang beri tongkat pada Musa. Kan dia kerja dengan Syuaib, kerja jaga kambing. Jadi Syuaib bagi tongkat ke Musa, Musa dua ambak kambing. Haraba at-tinin. Kemudian bila pergi munajat di Tursena, Allah kata campak tongkatmu tu Musa, paing, zoom, jadi ular. Itu je lah yang diceritakan tentang mukjizat dia. Kita tak apalah, tak usah duk pakai mukjizat banyak-banyak. Kita pergi kepada cerita Nabi Syuaib. Berapa dah tadi? 2. Ajaran dia yang ketiga, wala tangqusul mizan. Tengok, fa'auful kaila. Fa'auful kaila wal mizan. Itu yang ketiga. Fa'auful kaila wal mizan, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Ini yang ketiga. Sebab kaum dia ni perangai lagu ni, maka ajaran dia pun kena menjurus ke arah itu. Yang keempat, wala tabkhasun nas asya'ahum, dan jangan sekali-kali kamu kurangkan bagi mereka hak mereka. Mu jangan duk ambil hak orang kat sini. 3, 4. Yang kelima, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mau lihat dah tu ajaran kan? Dia kata apa? Itu 5 ajaran taklif yang diajar oleh Nabi Allah Syuaib kepada kaumnya. Tengok ayat 86 pula. Apa sudah jadi dengan kaum dia? وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Dan janganlah kamu duduk di tepi-tepi jalan, tepi orang lalu lalang. Ni kerja dia melepok. Ni satu penyakit lepok-lepok ni. Kerja mereka duduk lepok dengan menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok, terpesong. Dia nak ngenak lah, nak suruh salah faham. Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit jumlahnya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai. Dulu sikit, sekarang ini Allah Ta'ala dah ramai. Kemana awal kabilah dulu tak ramai, lepas tu sekarang ini sudah ramai. Biasalah tu kan. Allahu Akbar. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Serta perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Mau khabar ke tak? Apa jadi dengan kaum Lut? Sebelah tu ya, sebelah negerimu ya. Tengok kampung dia hancur lebuh habis. Terbalik kuai, kata orang Kelantan, terbalik kuai, terbalik bumi. Gitulah manusia ni kerah kepala. Tengok ayat 87. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada segolongan dari kamu beriman kepada wahyu, pada perintah-perintah Allah yang aku telah diutuskan untuk menyampaikannya, dan segolongan lagi tidak beriman, maka sabarlah sehingga Allah menjalankan hukumnya di antara kita semua. Dan Allah lah sebaik-baik hakim. Ingatlah, mana ini ayat ni nak tenang dalam tu. Lepas dakwah, lepas kita beri peringatan, lepas tu orang tak dengar juga, kita sabar. Fasbiru, sehingga Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka. Itu dakwah Nabi Syuaib. Tapi apa boleh jadi? Tanda pelajar, berakhirnya ayat 87 bermakna kita sudah masuk juzuk yang ke-9. Alhamdulillah, juzuk yang ke-9 dalam suratul A'raf. Itulah dakwah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam kepada kaum dia macam tu. Tengok geng-geng kerah kepala ni jawab pula dah. Jawab, jangan tak jawab. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Setiap masa tu ada saja kaki-kaki sombong, takabur ada. Ketua-ketua yang sombong, takabur dari kaum Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman yang menjadi pengikutmu dari negeri kami ini. Syuaib, stop atau kami halau keluar. Marah adalah dia masalahnya begini. Sebab apa dia berani dengan Nabi-Nabi? Sebab pengikut Nabi tak ramai. Begitulah para anbiya, orang miskin pengikut dia.
dan tidak ramai. Dalam ayat yang kita baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, Nabi kata apa? Orang miskin, Nabi tengok dalam syurga, orang miskin ramai dalam tu. Ini pengikut Anbiya. Dia kata, "Wahai Syuaib, kamu dengan pengikut kamu, kalau tak mau keluar daripada kampung ni, diam. Kalau tidak, atau kamu berpindah semula kepada agama kami. Tinggalkan ajaranmu, balik agama nenek moyang kita." Qala awalau kunna karihim. Nabi Syuaib menjawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun kami tidak menyukainya? Mu nak paksa aku? Nabi Syuaib ni berani, dia gedebel, tidak kata kita tak ramah ni pakar mengalah lah ikut orang ramah. La. Nabi tengok Nabi Syuaib jawab. Ayat 89. Qad iftarayna 'ala Allahi kadhiban in 'udna fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha. Sesungguhnya bermakna kami berdusta terhadap Allah jika kami berpindah U-turn kepada agama kamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya. Aku dakwah hajat ni, tiba-tiba aku balik ikutmu. Aku pun bohong kalau gitu. Tak ada prinsip. Ini masalah. Dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sekali-kali. Mana boleh. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu Rabbuna. Dan tidaklah harus, tidaklah patut kami berpindah kepadanya sama sekali kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Kalau Tuhan suruh aku pindah, kalau setakat mu suruh la. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiada sesuatu. Kepada Allah jualah kami bertawakal. Itu prinsip Nabi Syuaib, tak bergoyah. Kemudian dia berdoa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, keadilan, kerana engkaulah sebaik-baik hakim yang menjatuhkan hukuman. Habislah. Tak dengar kata kerah kepala, mengancam, barulah Nabi berdoa minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk binasakan mereka. Dengar lagu ni, jawab pula, bobok kerah kepala ni bukannya main-main. Jawab. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Dan berkatalah pula ketua-ketua yang kafir dari kaum Nabi Syuaib kepada orang ramai. Saat ini dia balas dengan Syuaib, dia pergi ceramah kapur pula. Apa dia kata? Sesungguhnya jika kamu pengikut Syuaib, mu ikut dia, nascaya kamu dengan perbuatan yang demikian menjadilah orang-orang yang rugi. Kami akan halau kamu daripada sini. Ikutlah. Tengah dia duduk gedebel lagi ni, Allah hantar mari hukuman. Tengok ayat 91. Fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka dibinasakan oleh gempa. Rajfah. Gempa mari, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Sekali mereka gempa bumi bergocah,
malaikat mari tempik, tombak habis, mati situ. Ai buah besar buatmu. Ayat 92. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib punah ranah. Seolah-olah mereka tidak pernah mendiami negeri itu. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka lah orang yang rugi. Dia kata orang yang beriman rugi, pupuk murid rugi. Terbalik kuai habis mati. Neraka dia. Tapi Nabi ni lembut hati dia. Masya Allah. Tengok ayat yang terakhir dalam siri kita ni. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Ya Rabb, bergelepangnya habis mati. Kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah-perintah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Oleh itu tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang kafir yang telah binasa itu. Mana Syuaib luah perasaan, aku dah jalan tugas, aku dah menyampaikan, aku dah nasihat. Khatibul Anbiya telah berpidato kepada kaum dia, mu tak dengar kata juga, mati je lah buatmu. Belah hati kita. Kita pun lagu tululah juga. Orang-orang tak dengar kata, orang yang kerah kepala, orang yang tak ikut arahan, kan, melawan juga hukum Tuhan. Akhirnya atas dunia ni mereka hebat, bila mati habislah hebat. Para jemaah sekalian, itulah pengajaran kita yang dapat kita belajar daripada kisah Nabi Syuaib dan juga Nabi Lut pada siri ini. InsyaAllah kita akan masuk dalam ayat 94. Wa ma arsalna fi qaryatin, iaitulah apa jadi kepada setiap orang yang menentang, mengingkari nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah diutuskan kepada mereka. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.